Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uzair bin Syarif, nombor kad matrik 13 DKM 19F 2015. Dan saya daripada kumpulan 2 yang bertajuk Prinsip dan Peranan Etika Islam. Prinsip Peranan dan Prinsip Etika Islam dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan. Definisi etika. Perkataan etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos, yang bermaksud watak atau adat. Macam adat orang Melayu ada adat kan, adat kita tinggi. Etika adalah satu cabang falsafah tentang pandangan dan persoalan dalam bidang moral. Ia diungkap dalam bentuk moral seperti baik, buruk, jahat, suci, memalukan, bertanggungjawab dan sebagainya. Ia juga merupakan suatu penyelidikan falsafah yang tentang kewajipan manusia serta tentang yang baik yang buruk. Ringkasannya, etika adalah falsafah tentang amalan dan norma-norma hidup manusia. Perkara yang pertama yang saya ingin menyentuhkan dalam tajuk yang saya bagi ini ialah tentang prinsip etika Islam dalam teknologi dan kejuruteraan, iaitu terbagi kepada 3. Yang pertama ialah akidah, syariah dan akhlak. Yang first, akidah, keyakinan yang bermaksud keyakinan dan keimanan kepada rukun iman yang mengandungi 6 perkara. Prinsip ini menentukan suatu keyakinan dan bersifat gaib untuk memantau segala perbuatan manusia. Cukup sampai situ untuk akidah. Yang kedua ialah syariah. Syariah ialah peraturan yang ketetapan hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai kerja yang melibatkan kajian sains, teknologi dan kejuruteraan, hendaklah menuruti ketetapan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga ialah akhlak. Akhlak ni merupakan panduan tingkah laku yang mulia melibatkan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dengan alam sekitar. Hubungan yang bersifat segitiga ini merupakan asas penting bagi mewujudkan keseimbangan yang terbaik. Saya akan sambung kepada peranan. Peranan etika dalam Islam Sains Teknologi pula ialah peranan ini bermaksud sebagai panduan kepada saintis dan teknokrat dalam melakukan kerja mereka, membataskan perkara-perkara yang boleh dilakukan. Sains juga tidak terlepas dari syariat, menjaga kepentingan manusia dari kerakusan sains yang mengancam keselamatan manusia, untuk melahirkan saintis dan teknokrat yang berdisiplin tinggi, untuk menentukan dasar dalam aktiviti sains, untuk memastikan penggunaan teknologi secara berhemah. Untuk peranan itu saja. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Akan disambung oleh sahabat-sahabat saya, iaitu Ahmad Fazil Kushairi bin Hasin dan Izzuddin Ali bin Samsudin. Terima kasih. Selamat menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fazri Kushairi bin Hasin, nombor matrik 13 DKN 19F 2020. Saya akan menyambung penjelasan kawan saya, iaitu berkenaan prinsip dan peranan etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Sekarang ni saya akan terangkan amalan etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Pertama sekali, kita mestilah yakin bahawa rezeki datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai niat yang ikhlas dan baik, serta bersifat ihsan. Contohnya cekap dan cemerlang dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, itqan dalam melakukan sesuatu, seperti tekun dalam menuntut ilmu, bermusyawarah dan bermuafakat, iaitu perundingan dan kerja berpasukan. Selain itu, mengekalkan keseimbangan, bersederhana dan konsistensi, membangunkan teknologi yang memberi manfaat kepada manusia dan alam sekitar. Akhir sekali, menjauhi mafsadah, iaitu kerosakan ke atas manusia dan alam sekitar.
Okey, next kita akan pergi kepada kesan pengabaian etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Pertama sekali, lahirnya teknologi mengikut kehendak komersil. Kedua, berlaku kerosakan kepada alam sekitar kerana kerakusan sains. Ketiga, lahirnya teknokrat yang tidak bermoral seperti mementingkan wang, kuasa, nama dan sikap mementingkan diri sendiri. Okey, last kita akan pergi kepada isu-isu etika dalam sains moden. Terdapat 3 isu-isu. Antaranya ialah pengklonan manusia, pembedahan plastik dan nuklear. Terdapat kebaikan dan keburukan. Contohnya, pengklonan manusia. Kebaikannya ialah mengatasi kekurangan tisu, sel dan organ. Keburukannya pula ialah dapat merosakkan sistem kekeluargaan dan menjejaskan akidah. Seterusnya, pembedahan plastik. Kebaikannya ialah memberi kesempurnaan, menghilangkan keaiban dan mengembalikan fungsi. Keburukannya pula ialah merubah ciptaan Allah, menipu rupa dan mendatangkan kemudaratan. Akhir sekali, nuklear. Kebaikannya ialah meningkatkan kualiti produk, alternatif kepada sumber tenaga, menyimpan dan mengawet makanan. Keburukannya pula ialah berlakunya kemusnahan ekosistem, kebocoran radioaktif dan kemalangan nuklear. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzuddin Ali bin Samsudin. Nombor metrik 13 DKM 19F 2018. Berkenaan tajuk kita, pelaksanaan prinsip etika Islam dalam sains teknologi Islam. Yang pertama, ciptaan yang dibangunkan mampu mengelakkan manusia daripada merosakkan alam. Yang kedua, hasil rekaan yang dicetuskan bukan menjadi sebab umat Islam menjadi alpa daripada tugas sebagai seorang hamba. Yang ketiga, segala rekaan dan alat yang dihasilkan hendaklah mengelakkan berlakunya kerosakan akhlak manusia. Kaedah melakukan eksperimen adalah dengan bijaksana dan tanpa niat jahat. Sebagai contoh, eksperimen yang dilaksanakan hendaklah mengutamakan keprihatinan kepada nilai manusia, flora dan juga fauna. Tiada istilah mengorbankan nilai keinsanan dan kedamaian alam demi keuntungan, kemasyhuran dan kepentingan diri sendiri. Kajian yang dibuat hendaklah memikirkan implikasi yang bakal mengesani kehidupan ekosistem manusia, flora dan fauna. Pembedahan plastik untuk tujuan menafikan ciptaan Tuhan dan mengubah identiti adalah dilarang sama sekali. Kesimpulannya, etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan amat penting kepada setiap negara yang semakin membangun ini kerana faktor pencerobohan haram terhadap alam sekitar tidak akan kerap berlaku. Jika seseorang individu tidak mempunyai etika Islam, misalnya saintis, mereka akan berterusan membuat uji kaji tanpa memikirkan akibat terhadap mangsa uji kaji mereka. Selain itu, hal ini boleh dikatakan untuk seseorang individu itu tidak bersikap taksub kerana setiap rezeki yang datang itu daripada Allah SWT dan kita sebagai hamba-Nya perlulah bersabar dan terus berdoa kerana apabila sudah berusaha pasti akan dapat ganjarannya. Seterusnya, kita perlulah melakukan eksperimen dengan bijaksana tanpa niat jahat. Penghasilan penemuan sains, teknologi dan kejuruteraan haruslah memberi manfaat kepada keselesaan orang ramai. Segala rekaan dan alat yang dihasilkan haruslah tidak berkonsep ke arah kerosakan akhlak individu lain. Di samping itu, janganlah kita sebagai mereka peralatan yang melalaikan sehingga membuat individu lain tidak menunaikan kewajipan yang sedia ada. Rekaan yang dihasilkan perlulah menunjukkan kesan positif untuk individu lain serta kemajuan negara. Oleh itu, etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan perlu dititik beratkan agar negara kita tidak musnah, termasuk alam flora dan fauna. Itu saja, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.